Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda macam mana nak mulakan bisnes gerai ataupun bisnes-bisnes tepi jalan. Alright. So, sebelum kita bermula, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ini saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit dan juga bisnes secara online. Jadi, kalau anda nak belajar tentang perkara-perkara tersebut, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jadi, semua orang faham, semua orang tahu dan semua orang mungkin boleh rasa sekarang ekonomi agak teruk. Okey, harga barang naik. Okay, pendapatan tak cukup kan. Jadi kita perlu menambah sumber pendapatan. Jadi bila bisnes gerai ni kita boleh kadang-kadang buat bisnes tu secara part time pada waktu malam ataupun pada hari cuti, hari Sabtu, hari Ahad dan sebagainya lah. Jadi ini adalah bisnes yang agak orang panggil ideal untuk sesiapa saja mulakan sebagai langkah permulaan. Kenapa kita nak pilih bisnes gerai ni? Yang pertama adalah disebabkan dia mudah, cepat dan juga fleksibel. Seterusnya modal dia agak rendah. Kos pengendalian dia pun agak rendah juga. Duit segera. Duit segera ni paling penting ketika kalau katakanlah kita orang yang baru bermula. Kita baru je berniaga kan. Jadi kita memerlukan modal yang agak tinggi. So bila kita keluarkan modal yang besar, tiba-tiba kita tak dapat income tu balik ataupun kita dapat lambat. Contohnya kita supply barang dekat government ke, kepada agensi ke, kita jual produk dekat Shopee ke, dekat TikTok ke. Biasanya duit-duit tu dipegang oleh mereka dulu. Kalau jual dekat TikTok, TikTok pegang dulu. Kalau jual dekat Shopee, Shopee pegang dulu. Kalau supply barang dekat jabatan-jabatan kerajaan ke, mereka akan ada tempoh masa tertentu untuk buat bayaran kepada kita. Kita tak dapat cash. Okay? Tapi bisnes gerai, bisnes berjalan ni kita terus dapat cash. Cash money. Tak kisahlah orang tu bayar cash ke, bayar online ke. Yang penting duit tu kita terus dapat. Jadi dia duit yang cepat dan duit yang laju. Kemudian boleh bermula dengan kecil, tak perlu nak besar-besar kan. Kalau maknanya kalau anda tak ada modal, anda boleh mula dengan very simple, pasang kanopi, pasang meja, dah boleh start kan. Very simple je. Kemudian boleh dikembangkan, boleh diduplikasi. Okey, yang dua ni bermaksud dia walaupun bisnes tepi jalan ataupun bisnes gerai, dia bukan sesuatu benda yang lekeh. Tetapi dengan strategi, dengan plan yang betul, boleh dikembangkan kepada berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu cawangan. Dengan mempunyai SOP yang betul lah. So, benda ni boleh buat walaupun sekadar bisnes gerai. Kemudian lokasi strategik dan boleh berubah. Yang ini maksudnya kalau kita sewa kedai, okay, kita buka lot-lot kedai runcit ke, kedai apa-apalah kan, kedai yang mana kita sewa tapak tu. So, tapak tu kalau kita dah tersilap ambil, kita dah tak boleh nak patah balik. Sebab apa? Sebab dia ada kontrak. Dan kalau kita nak langgar kontrak, nak keluar, maknanya kita kena bayar denda lah. Tapi kalau kita berniaga di tepi jalan, di gerai-gerai apa semua ni kan, kita boleh berubah-ubah tempat, mencari tempat yang strategik dengan bisnes kita. Okey, kemudian untung dia tinggi. Okey, itu sajalah. So saya nak cepat sikit. Syarat untuk buka perniagaan penjaja ni ataupun nak daftar niaga dan nak menjaja di tepi jalan ni, yang pertama anda mesti kena ada lesen niaga lah. So lesen niaga ni perlu daftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia iaitu SSM. Kemudian anda kena ada lesen menjaja. Dia berbeza lesen niaga tu lain, lesen menjaja ni lain. Lesen menjaja ni dia dengan Majlis Perbandaran ataupun Majlis Bandaraya di daerah-daerah ataupun di negeri-negeri masing-masing lah. So berbeza-beza setiap negeri. Tapi yang paling utama untuk berniaga mesti ada lesen niaga dulu. Ini syarat wajib lah dalam Malaysia ni. Kalau kita nak berniaga, syarat yang paling wajib sekali adalah SSM. Yang lain-lain ni boleh follow kemudian. Okey, so yang seterusnya lesen menjaja yang saya sebut tadilah. Dan kalau anda buat makanan, mengendalikan makanan sama ada anda ataupun staf anda, mesti kena ada suntikan vaksin typhoid. Okey, typhoid macam mana sebut dia entah untuk mengendali makanan. Kemudian benda ni boleh diperolehi ataupun dicucuk di Jabatan Kesihatan, majlis daerah ataupun klinik-klinik yang ada sediakan vaksin tersebut. Kemudian untuk tambahan, ini perlu sebenarnya tetapi tidak perlu pada ketika awal. Maknanya kalau lah anda nak berniaga kan, tapi terlalu banyaklah complicated, nak buka tu, nak buka ni, nak daftar tu, nak daftar ni kan. Jadi tiba-tiba akhirnya tak berniaga langsung. Sebab apa? Sebab banyak sangat benda nak kena buat. Jadi ini saya tulis tambahan. So akan datang bila anda dah berniaga mungkin sebulan, 2-3 bulan kan, bila dah ada customer semua tu, daftarlah cukai dengan LHDN. Kemudian daftar KWSP untuk caruman pendapatan sama ada anda sendiri ataupun kalau anda ada staff. Kemudian perkeso untuk perlindungan, insurans. Lebih kurang macam itulah. Dan lesen premis perniagaan, ini kalau yang mana-mana yang sewa premis niaga lah. Dan akhir sekali adalah akaun bank perniagaan. Okey, bila anda dah daftar SSM, anda dah boleh buka akaun bank perniagaan. Ini penting akaun bank perniagaan penting. Sebab apa? Sebab duit-duit yang anda berniaga tu akan ada keluar masuk dia. So dengan keluar masuk ni lah kita akan dapat bantuan daripada agensi kerajaan. Kita akan dapat bantuan daripada bank. Bukan bantuan lah, pinjaman daripada bank kan. Maknanya kita boleh apply benda tu dengan adanya rekod transaksi perniagaan melalui akaun bank perniagaan tadi. Kalau kita guna akaun bank personal, benda itu tidak valid. Okey, orang tak terima benda tu.
Baik, seterusnya kadar bayaran pendaftaran perniagaan SSM. Ini adalah fee dia lah untuk bayaran pendaftaran SSM tadi. So untuk pendaftaran baru, nama track ni adalah nama komersial lah. Maksudnya nama-nama seperti macam Milo kan, nama apa ni, Berjaya ke, Ali Maju ke, nama-nama macam tu lah. Itu adalah nama komersial dia panggil. So harga dia adalah RM60. Kalau atas nama anda sendiri, macam saya Wan Muhammad Ali, so saya pakai atas nama Wan Muhammad Ali, harga dia adalah RM30 setahun. Dan kalau ada cawangan, kena tambah RM5 setahun untuk setiap cawangan. Seterusnya kalau ada perubahan perniagaan, biasanya perubahan ni, kalau kita dah daftar, kita dah bayar RM60 tadi, kemudian 2-3 bulan kemudian tu kita nak tukar alamat, kita nak tukar nama, kita nak tukar cawangan ke apa semua tu, so dia akan kenakan charge sebanyak RM20. So kalau untuk cawangan, kalau kita ada cawangan, dia tambah lagi RM5 untuk setiap cawangan. Pembaharuan ni maksudnya kita nak renew lah. Tiap-tiap tahun kan kita nak kena renew. Sebab bayaran yang atas ni 60-30 semua ni adalah setahun sahaja. Jadi tiap-tiap tahun kita kena renew. So sama juga harga dia RM60, RM30, RM5. Kemudian dia ada kenakan charge untuk maklumat perniagaan sebanyak RM10. Maksudnya kalau RM60 ni akan jadi RM70 lah. RM70, RM40. Okay, macam tu. Tambah yang ni RM10. Alright, seterusnya. Syarat untuk lesen penjaja dan gerai. Okey, ini berbeza di setiap negeri. Cuma yang ini saya ambil secara overall lah. Okey, secara rawak je. Cuma anda tak perlulah fikirkan panjang sangat tentang benda ni. Bila anda nak berniaga ni, nak berniaga tepi jalan, nak berniaga gerai apa semua ni kan, anda boleh start dulu. Okey, kemudian baiki sikit demi sikit. Kenapa saya kata macam tu? Sebab ramai orang disebabkan dia takut dengan benda-benda ni semua, takut dengan peraturan ni, dia tak berniaga. Jadi bila tak berniaga, tak ada apa-apalah hasil yang boleh dilakukan kan. Kita jangan nak mengharapkan kesempurnaan ketika kita baru bermula. Masa kita kita baru start tu, memang banyaklah benda-benda yang kurang. Kemudian kita improve lah. Okey. Seterusnya, kebersihan tempat perniagaan, menyediakan tong sampah. Okey. So anda boleh pause video ni dan anda boleh baca lah. Saya just nak bagi secara ringkas je. Okey, dan saya tulis kat sini, setiap negeri daerah adalah berbeza. Sila rujuk pihak berkuasa di lokasi masing-masing. Okey, so kita nak pergi seterusnya tentang bisnes dan branding. Yang pertama, anda kena ada idea bisnes. So apa yang anda nak buat? Apa bisnes yang anda nak buat? Saya cadangkan untuk peringkat awal atau untuk peringkat permulaan ni, bagi mereka yang tidak ada sumber. Kalau orang yang ada sumber ni maksudnya orang yang mungkin dia ada supply, dia ada kenal supplier, mungkin yang menyediakan produk-produk elektrik ke, mainan-mainan kanak-kanak ke, jam ke, bantal ke, apa semua benda-benda tu kan. Maknanya dia ada sumber. Okey, sumber untuk dia dapatkan produk untuk dijual. Itu cerita lain. Tapi bagi orang yang tidak ada sumber ideas, supplier seperti itu, anda mulakan dengan bisnes makanan. Okay. So nak bisnes apa, itu anda kena buat research. Dan paling mudah ataupun paling idea untuk mendapatkan gambaran, anda boleh search dekat YouTube, tengok berbagai-bagai resepi yang menarik, resepi yang unik, resepi yang benda tu boleh dikatakan anda tengok kan dekat kawasan anda tu, insya-Allah akan dapat permintaan. Okay. So anda buat yang tu. Jadi banyak sebenarnya di luar sana orang-orang berniaga gerai tepi jalan apa semua ni, mereka belajar daripada YouTube. Resepi tu belajar daripada YouTube dan mereka mula berniaga. Okey. So untuk dapatkan idea ni, cari dalam YouTube. Anda boleh search dalam YouTube. Yang kedua, nama bisnes. Okey, nama bisnes ada dua jenis. Ada nama yang susah diingati. Contohnya nama yang tidak menggambarkan sesuatu. Contohnya nama Facebook. Okay, Facebook itu nama dia Muka Buku. So Muka Buku tu tak ada kaitan pun dengan Facebook. Facebook tu adalah media sosial. So nama kita tengok dalam Facebook, ada ke buku? Ada ke Muka Buku? Tak ada kan. So benda tu kalau orang yang first time dengar, dia tak faham apa benda Facebook kan. Maknanya itu nama yang tidak disandarkan kepada nama-nama bisnes. Tapi kalau nama yang anda nak pakai nama macam tu pun boleh, tapi kena usaha sikit lah untuk branding. Kalau anda nak pakai nama contohnya macam kopi, kalau anda meniaga kopi kan, kopi Zigzaz, kopi Cendawan, kopi Matahari. So itu nama yang ada disandarkan kepada bisnes. Contohnya macam Mr. Taco, Takoyaki kan, ataupun Takoyaki Ahmad, Takoyaki Fakro ke, tak kisahlah, Roti John ke kan. So ada dua type. Anda boleh pilih sama ada anda nak pakai brand yang tidak ada apa-apa kaitan dengan produk yang anda jual, ataupun anda nak pakai nama yang memang ada kaitan dengan nama bisnes anda. So dua-dua tak ada masalah, dua-dua boleh. Cuma kalau anda tanya saya, yang mana lagi bagus? Sebenarnya yang pertama lagi bagus. Yang nama tak ada maksud tadi, macam Facebook tadilah. So dia tidak bersandarkan kepada produk. Jadi bila kita pakai nama yang macam tu, anda boleh tambah berbagai-bagai lagi produk lain. Kalau anda buat nama kedai anda contohnya Maggi Pedas Gila kan, contoh Maggi Pedas. Jadi orang tahu kedai itu adalah kedai Maggi. Jadi bila anda jual benda lain tu, so benda tu dah jadi bercelaru lah. Okay? Tapi kalau anda buat nama dia sebagai Astro, contohlah kan, nama Astro. So Astro tu orang tak tahu
ekstrim dia apa makanan Maggi ke air ke apa ke, dia tak ada maksud. Dia tak ada maksud tertentu pada makanan. Jadi yang ini lebih bagus. Cuma kalau anda tak biasa dengan branding-branding apa semua ni kan, pakailah nama yang menggambarkan kedai anda tadi. Kalau pakai jual keropok lah letak nama di situ. Kalau pakai nama kopi lah kan, itu lebih mudah. Yang pertama ni bagus untuk orang yang dah pandai branding. Terpulang kepada anda nak pilih yang mana satu, dua-dua pun okey. Alright, so seterusnya rekaan logo. Okey, rekaan logo ni nanti saya akan tunjukkan kepada anda sikit macam mana nak buat logo. Dan seterusnya rekaan design dan akhir sekali rekaan konsep. So apa rekaan logo? Saya lukis sikit Rekaan logo bukan brand. Anda kena faham, logo bukan jenama. Tetapi logo sebahagian daripada jenama. Okey, jenama ni saya buat macam ni lah. Ini bulat besar ni adalah jenama. Okey, jenama. So dalam jenama ni dia ada satu logo. Dan kemudian dia ada design dia, grafik dia, maksudnya color apa kita guna. Okay, design kotak dia macam mana. Dan kemudian dia ada konsep. Konsep ni macam katakanlah konsep klasik ke, konsep minimalis ke, konsep macam apa nama ni, kartun-kartun ke. Itu konsep. Jadi dalam design logo ni anda dah kena decide logo ni. Biasanya lah kalau saya buat design, saya buat bisnes, saya akan create logo dulu. Logo dan dia panggil feel. Feel ni macam contohnya dia punya design tu macam apa ni, design premium ke, ataupun design yang kartun-kartun sikit ke, ataupun design yang macam unik ke kan, ataupun macam apa kita panggil organik ke. Itu dalam konsep. Itu dalam konsep. Cuma dekat logo ni kita dah kena masukkan elemen tu. Okey. Kemudian design ni color apa, warna kan, warna. Lepas tu style, dia punya style. Okey, style ni macam kalau katakanlah kita buat kedai kopi. So kedai kopi dia ada color yang dia orang pakai warna putih je. Ada orang yang dia pakai baju warna hitam je. Ada orang colourful. So benda tu anda kena create lah macam mana anda nak jenamakan bisnes anda ni dengan look and feel. Dengan penampilan tu. Okey, so cukup setakat tu saya nak tunjukkan kepada anda macam mana nak design logo ni. Jadi untuk contoh ni saya akan buka ataupun saya akan guna Canva untuk design logo. Jadi anda boleh pergi dekat sini dan type lah logo. Logo design. Dan kalau anda buat bisnes makanan, tulislah food food. Okey. So anda akan disenaraikan beberapa logo ready-made ataupun template logo yang dah siap. So anda boleh tengok kat sini kan, tengok macam mana anda nak design yang macam mana untuk bisnes anda. Okey, kalau anda tengok dekat sini yang ada mahkota ni, ada crown ni, ini adalah yang pro Pro ni maksudnya kita pakai design pro baru kita boleh gunalah. Kita pakai yang ni cantik. Ini pun menarik. Retro. Ini style design lama. Bila kita buka ni, bawah ni akan nampak banyak lagi yang jenis-jenis retro ni. Yang konsep-konsep lama ni. So saya cadangkan anda pakai yang jenis macam ni. Dia very simple dan mudah untuk kita buat. So katakanlah saya ambil yang ni dan kita customize template ni. Okey, so kita dah boleh untuk design balik benda ni. Kita boleh design balik. Ni macam ni kan. Kita tak nak lah telur-telur ni kan. Buang. So yang donat ni mungkin apa ni, donat ke apa ni. Kita besarkan macam tu ke kan. Lepas tu yang ni kita tukarlah nama logo kita tadi. Apa nama benda brand kita. Kita belum ada nama brand So saya letakkan nama sekejap. Ayo Balang. Okay, Ayo Balang. Kita jual air balang contoh lah, contoh. Okay, ni kita buat dua apa, atas bawah lah. So ini agak jarak dia ni agak jauh. Jadi kita select dulu. Kita select dan kita tengok kat atas ni, kita kecilkan spacing dia tu. Macam tu. Okay, so ini bukan air ni kan. Jadi kita tukar. Ini kita tukar icon ni. Kita cari dekat sini element. Water. Water pula dah. Kita cari gelas cup. Okay, so air balang kita cari cup. Tak apalah, saya ambil contoh je Kita pakai yang ni. So ni saya tak nak ambil banyak masa kat sini. So ni kita nak tukar color dia. Okay, nampak kat sini warna biru. So kita tukar color orange lah. Kita buat orange. Belakang ni yang kita tukar color lain. Belakang ni kita tukar color purple. Purple tak cantik. Okay lah, macam tu je Dan ini, yang ini pun saya nak tukar color merah lah. Macam tu. So kita besarkan je. Besarkan macam tu. Ni kita alih sikit. Kita besarkan.
So anda design lah cantik-cantik ni saya tak sempat dah masa lah sebab saya tak nak habiskan banyak masa kat sini. So bila anda dah selesai, anda boleh tekan ni share dan anda boleh save lah. Okay, anda boleh download template logo anda ni. So ini adalah dia punya logo. Kemudian look and feel dia, kalau anda perasan ni kita dah guna warna merah, kita dah guna warna orange kan. So warna merah, orange dan juga putih ni, tulisan putih. Jadi itulah konsep yang kita gunakan dalam kedai kita nanti. Okay, baik, seterusnya kita nak pergi tentang produk pula. Okay, produk yang pertama resepi. Okay, kalau anda jual makanan, anda buat air ke kan, air balang macam kita buat tadi, air balang kan. So kita buat air. Jadi kita nak pastikan kita ada formula dalam mencipta resepi tu. Maksudnya berapa banyak kita buat air tu dalam masa sehari ataupun dalam satu balang tu berapa liter kita buat air, berapa gula dia, berapa dia punya perisa dia kan, berapa dia punya susu nak kena letak. So benda tu kena tulis. Benda tu kena catat. Supaya rasa dia tak lari. Hari ni dia tak boleh main agak-agak je macam tu, tak boleh sebab dia akan rasa berbeza. So kita nak dia rasa sama, konsisten. Jadi kita kena ada sukatan. Sebab tu saya tulis resepi kat sini. Seterusnya dari segi packaging. Packaging ni kalau katakanlah kita jual air balang tu, so nak letak stiker tu, logo tu kena print stiker dan tampal di situ. Ini bagi mereka yang dah mungkin nak upgrade ataupun dah ada bajet lah untuk buat branding. Kalau tak ada, just letak je lah dalam bekas air tu kan, cup air biasa tu. So jual je macam tu untuk peringkat permulaan, tak ada masalah. Tapi kena fikirkan design yang anda nak buat tu macam mana. Seterusnya labeling. Labeling ni dari segi tadilah logo dia, harga dia, apa benda yang bahan-bahan dalam tu, kalau nak letak lah kan. Tapi antara yang penting adalah untuk label ni letak anda punya link website kalau ada, link Facebook, link TikTok ataupun nombor telefon, okay, untuk sebarang tempahan. So itu labeling dekat anda punya packaging. Seterusnya harga. Macam mana nak menentukan harga? Pastikan anda letak harga yang betul, harga yang membolehkan anda untung. Jangan jual murah tetapi tak untung. Kalau murah anda masih untung, tak ada masalah. Pastikan harga tu sesuai lah. Jadi kalau anda nak tahu tentang harga ni, senang cerita, pergilah tengok orang lain jual berharga berapa, follow je dia kan. Tapi pastikan anda dapat harga barang-barang bahan mentah pun lebih kurang macam dia orang dapat lah. So kalau harga anda dapat mahal, dia orang jual barang tu murah kan, so anda nanti akan dapatkan untung. Jadi kena calculate betul-betul benda ni. Seterusnya line-line lah. Line-line ni saya just letak kat situ. Line-line tu anda fikirkanlah apa lagi untuk anda add on dalam anda punya produk. Seterusnya, okey, ni saya ada satu cadangan. Resepi 25 jus best seller. Kalau anda nak shortcut, nak buat air, bisnes air balang. So bila anda nak buat bisnes air balang ni, ada satu ebook dia ada share dengan anda tentang 25 resepi air balang yang mana merupakan koleksi terlaris di pasaran. Maknanya yang menulis ni adalah orang yang memang menjual air balang di gerai-gerai, di pasar-pasar kan. Jadi ini adalah 25 resepi yang viral, bukan viral lah, yang laku, yang memang dah terbukti laku di luar sana. Jadi anda boleh follow je daripada ebook yang disediakan ni. So macam mana nak dapatkan ebook ni? Anda boleh pergi dekat kedaiklik.com/airbalang. Okay, kedaiklik.com/airbalang. Okay, seterusnya peralatan. Jadi peralatan ni anda perlukan bila nak berniaga tepi jalan ni. Dia ada meja. Meja dia tu ada meja lipat. Kejap lagi saya tunjuk kepada anda macam mana nak dapatkan meja ni. Dan seterusnya kanopi. Kanopi penting lah untuk kita berniaga sebab kanopi ni daripada jauh orang, kalau kita pasang orang dah tahu dah itu ada orang berniaga. Seterusnya kerusi, kain alas meja, bekas air, ada banyak lagi dah, bergantung kepada bisnes masing-masing. Lain bisnes, lain peralatan yang diperlukan. Cuma saya nak share dengan anda macam mana nak beli peralatan ni tanpa modal. Bukan tanpa modal langsung, tapi modal yang agak amat-amat rendah. Caranya adalah dengan menggunakan Shopee. Anda boleh beli meja, kanopi, kerusi ni semua anda boleh cari dekat Shopee dan bayar menggunakan buy now pay later. Maksudnya Shopee dipanggil apa? Shopee BNPL lah kan. Shopee buy now pay later ke apa nama dia, saya lupa. Jadi kejap lagi saya tunjuk macam mana nak gunakan dia. Jadi kalau anda belum ada, anda boleh set up lah dalam Shopee tu. Anda kena verify account anda, anda kena upload anda punya IC dan sebagainya. Kemudian anda akan diberikan beberapa amount, berapa ribu ataupun berapa ratus ringgit. Mungkin ada orang yang dapat RM800, ada orang yang dapat RM1000. Bukan duit bukan dapat duit, tapi dapat buat loan. Dapat buat loan dengan Shopee. Dia patuh syariah. Anda jangan risau, dia dah patuh syariah. Jadi bila kita beli dengan Shopee ni, contohnya anda tak ada bajet, anda tak ada modal kan, nak beli meja, nak beli kanopi, nak beli kerusi apa semua ni, mungkin benda ni mendalam belanja sampai RM700-800 kan. So anda boleh beli dalam Shopee dan tak perlu bayar lagi pada bulan pertama. Anda hanya perlu bayar
selama 6 bulan bermula bulan depan. Okey, bermula bulan depan, bayar bulan pertama sampailah bulan 6. Okey, bukan bulan 6 bulan ke-6. Okey. Jadi bayar sikit anda boleh berniaga dulu. Jadi untuk buat pembelian barang-barang niaga gerai ni kita boleh cari di Shopee. Okay, yang pertama kanopi pasar malam. Kita boleh type macam tu, kanopi pasar malam. So di sini ada beberapa jenis lah kanopi yang kita boleh pilih. So kat sini saya ambil contoh. Anda bergantung kepada anda lah. Macam ni 10x10, ni pun sama 10x10. Ni ada 19,000 lebih orang order So yang ni ada 2,000 lebih. Dan boleh tengok lagi lah yang mana yang sesuai. Ni dia punya penutup dia. Okay, side maknanya ni kanopi. Lepas tu di belakang tu kita boleh tutup. So ini pun mungkin berguna juga. So katakanlah saya ambil yang ini. Okay, saya ambil yang ini. Kita tekan add to cart. Dan okay, ada banyak color di sini. So kita boleh pilih ikut kita punya brand. Okay, so brand yang saya nak buat katakanlah warna hitam. So saya pilih warna hitam. Okay, kemudian add to cart. And then saya back ni, tekan back balik. Saya nak cari meja pasar malam. Okay, meja pasar malam lipat. Okay, ni dia. Meja pasar malam. Okay, biasanya kalau pasar malam lah. Kalau betul-betul pasar malam, biasa orang pakai macam ni lah. Okay, so kita pakai yang ni. Sebab ini dia mudah nak lipat. Mudah nak masuk dalam kereta. Yang kita tekan ni, add to cart. So pilihlah saiz apa yang sesuai. Oh, dia ada campur Ini harga ni bukan harga untuk complete. Ada yang complete ni. 3 plywood dengan kaki dia sekali. Ini yang complete. So, anda boleh tengoklah mana yang sesuai. Tengok hati-hati. Ini dia ada beritahu saiz dia ni. Kita boleh tekan tengok. Okay, tengok saiz dia apa semua ni. So kalau katakan kita perlukan 2, kita tambahlah sini, kita tekan 2. So saya nak beli 2 meja ni, add to cart. Okay, saya ambil 2 ni je. Okay, ini contoh je Kalau anda nak lebih tu lebih lah. So saya pilih 2 ni saja. Jadi kita scroll ke bawah, tengok dekat sini. Kalau kita menggunakan SPay Later ni, so kita hanya bayar RM51 sebulan kepada Shopee. Okay, so untuk bulan pertama ni tak payah bayar. Dia akan tolak menggunakan SPay Later. Okay, jadi anda punya modal dekat sini ataupun anda punya perbelanjaan dekat sini adalah kosong. Anda boleh mula berniaga. Yang penting dalam anda punya Shopee tu anda boleh guna anda punya SPay Later. Okay, anda boleh guna SPay Later. Kalau anda tak boleh guna SPay Later, so anda memang kena pakai duit sendirilah. SPay Later ni adalah buy now pay later. Maknanya bayaran akan datang. Pakai dulu, beli dulu, bayar kemudian. Okay. Okay, seterusnya alat pemasaran offline. Okay, pemasaran offline ni yang pertama banner, logo dan brand. Tadi logo saya dah tunjukkan kepada anda, dan brand macam mana nak create brand tu dengan konsepnya, dengan colornya. Dan banner ni macam dekat atas ni. Ni dekat atas ni kalau ni dia pakai kios dia pakai kios kecil macam ni. Kalau anda pakai canopy mungkin 10x10. So anda boleh pasang banner yang panjang tu. Itu panggil banner. So letak logo anda, letaklah nama bisnes anda, letaklah ayat-ayat memikat sikit lah kan. Itu banner. Kemudian banting iklan. Banting iklan ni macam ni. Banting iklan ni dia biasa menegak lah. Okay, menegak kiri dan kanan, letak macam tu. Ataupun anda boleh pakai stand macam ni. Dia panggil A-stand kalau saya tak silap. Nama dia A-stand. Jadi dia ada 2 belah sini satu, belah belakang satu. Jadi orang belah belakang nampak, orang belah depan pun nampak. Okay, seterusnya senarai harga. Senarai harga pun kena ada dalam di kedai anda tu, di gerai anda tu. Okey, seterusnya t-shirt. T-shirt ni kalau perlulah. Okey, kalau untuk permulaan mungkin anda tak perlu pun nak pakai t-shirt ni. Kos lagi kan. Pakai je t-shirt putih ke ataupun t-shirt hitam. Seterusnya business card, okey. Dan seterusnya alat pemasaran online. Okey, pemasaran online anda perlu buka Facebook page. Okey, Facebook page anda buat branding anda dan bagi tahu di nama dia tu, contoh Ayo Balang tadi kan, Ayo Balang dash air balang Selangor ataupun air balang Paya Jaras kan, air balang Kok Diang, air balang, ikut tempat tertentu lah. Sebab apa saya suruh buat nama macam tu? Sebab supaya dapat ranking apabila orang cari. Contohnya air balang mana sedap dekat tempat anda tu. Jadi ada orang akan search dekat Facebook, dekat Google kan. Jadi bila anda ada keyword tu, orang akan dapat jumpa anda punya kedai. Seterusnya anda perlu buat IG, TikTok, YouTube. Semua dah ni zaman sekarang ni zaman konten dan juga zaman media sosial. Jadi jangan tinggalkan semua ni. Buat je dulu, pakai nama tu, kemudian anda masukkanlah video-video ketika anda menjual kan, video anda buat iklan ke, tak kisahlah, masukkan je. Okey. So untuk konten ni anda kena tengoklah macam mana orang lain buat, macam mana orang lain menjual ataupun macam mana orang lain promote dia punya bisnes. Dah belajar daripada situ. Seterusnya email, okey, email atas nama anda punya kedai tadi ataupun anda punya bisnes tu. Sebab apa nak kena ada email bagai ni? Sebab kalau orang nak ambil tempahan, contohnya ada orang nak booking anda punya servis ataupun anda punya gerai ni nak buka dekat majlis dia lah kan. So anda perlu hantar sebut harga melalui email ni. Jadi buat email siap-siap atas nama ke bisnes anda. Seterusnya website kalau perlu, sebenarnya bukan kalau, memang perlu, website ni memang penting. Okey, untuk menaikkan anda punya branding dan anda punya prestige tu. Okey, tapi kalau untuk permulaan tak ada bajet lagi ataupun memang tak ada kegunaan lagi kan, so tak perlulah buat. Seterusnya Google My Business. Google My Business ni anda boleh pergi dekat Google,
type Google My Business. So lepas tu register, anda boleh isi maklumat-maklumat tentang bisnes anda. Jadi selepas tu bisnes anda akan berada dalam Google bila orang cari. Dan anda perlu pin location kedai ataupun gerai anda tu supaya bila orang search, sebab kita kan buat iklan dekat IG, TikTok, YouTube, Facebook page lah apa semua ni kan. Jadi bila orang nak cari, orang akan search dan mestilah kita punya kedai, gerai tu akan keluar dekat pin location ni. Dekat location tu keluar. So kalau orang cari dalam map tak ada, kan susah tu. Kan macam mana nak cari, kena contact kita, kena WhatsApp kita lah kan. Takkan kita nak jawab je semua orang message nak tanya tempat kan, betul tak? Jadi kita just bagi link sahaja dan ada dah location. Lepas tu orang terus datang je lah kan, terus datang je kedai kita. Okey, seterusnya. Dah habis dah. Okey, dah habis. Jadi cadangan saya anda dapatkan e-book Bisnes Air Balang ni kalau anda nak berniaga air balang. Sebab apa dalam bisnes ni, dalam e-book ni, sebab dalam e-book ni dia dah ceritakan semua tentang bisnes air balang dari segi modalnya, peralatannya, resepinya. Anda dapat tiga e-book. Yang pertama bisnes air balang, rahsia jana 7,000 sebulan jual jus buah-buahan. Dia bagi tahulah macam mana dia orang buat. Dan memang penulisnya adalah peniaga air balang. Kemudian anda dapat juga koleksi resepi yang saya tunjukkan tadi 25 resepi air balang. Dan anda juga dapat panduan 4 angka sebulan secara part time dengan bisnes catering air balang. Ini ditunjukkan kepada anda macam mana nak buat bisnes catering jual air balang je. Air balang ni maknanya catering ni kita buat servis ni di majlis perkahwinan orang ke, majlis kesyukuran ke kan. Macam mana nak dapatkan job tu. So buat secara part time je. Boleh jana sehingga 4 angka setiap bulan. Jadi untuk dapatkan e-book ni anda boleh pergi ke kedaiklik.com/airbalang. Okey, kedaiklik.com/airbalang. Jadi kalau anda nak jana pendapatan dengan berniaga melalui gerai, berniaga tepi-tepi jalan ni, mulakan je lah. Dan kalau anda rasa kos yang anda perlukan tu agak tinggi, mulakan dengan bisnes yang lebih rendah. Okey, mulakan bisnes macam contoh air balang ni, modal dia lebih rendah. Dan air ni dia hanya perlukan beberapa perasa, gula dan sebagainya kan. Berbeza dengan orang jual makanan. Jual makanan ni dia kena beli bahan mentah lah apa semua kan. Kalau tak habis, memang rugi besar. Tapi kalau air tak habis, anda rugi dekat air je lah kan, dengan sedikit perisa tadi. Okey, so itu saja daripada saya. Semoga anda dapat belajar sesuatu dan anda boleh menjana pendapatan melalui bisnes gerai ni. Jangan lupa dapatkan e-book ini, Bisnes Air Balang. Kalau anda berminat nak belajar macam mana nak memulakan bisnes air balang, boleh pergi ke kedaiklik.com/airbalang. Okey, jangan lupa tekan button subscribe dan jangan lupa tekan loceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video baru, kerana di masa akan datang banyak lagi video-video perniagaan buat duit yang saya nak share dengan anda. Jumpa lagi, bye bye.